Salam sejahtera dan selamat pagi kepada anda semua yang menonton kami di Awani Pagi, dan saya Hafiz Rosli bersama rakan penyampai saya Fizi Azaman. Selamat tahun baru kami ucapkan kepada anda semua. Semestinya tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan daripada kesihatan, begitu juga pemulihan kepada ekonomi. Dan kita melihat kepada trend pekerja pada tahun 2021 memperlihatkan cabaran besar menanti mereka yang baru memasuki pasaran buruh, terutamanya golongan graduan. Dan menurut Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkasa Profesor Madya Dr. Yusof Saari, di era pemulihan ekonomi ketika ini, industri menyediakan pekerjaan untuk mereka yang separa mahir atau tidak mahir, sekaligus menjadikan persaingan lebih sengit kepada graduan. Jelas Dr. Yusof, graduan yang mahu memasuki pasaran buruh boleh mempertimbangkan untuk menceburi bidang yang lain dari kelayakan masing-masing atau mencuba bidang yang lebih fleksibel dengan kemahiran yang baru. Dan antara bidang yang turut disebut ataupun turut dicadangkan oleh Dr. Yusof ialah sektor pertanian, Fizi. Ya, dan tapi kita nak lihat juga bagaimana anak muda dan juga belia boleh berinovasi pada tahun baru ini. Dengan itu kami bawakan dua belia yang boleh menjadi inspirasi kepada belia di luar sana. Dan seorang di Kundasang, Encik Syarizal Dencis, usahawan tani yang menyertai kita melalui talian Skype. Manakala seorang lagi kami bawakan kepada anda di studio, pengasas Nature Renaissance Asna Nabihah Aziz yang terkenal dengan inovasi daun nenasnya. Dan juga bersama dengan kami juga adalah Pensyarah Kanan Pembangunan Belia Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Dr. Muhammad Murshid Arshad yang bersedia di talian Skype. Dan yang pastinya perbincangan ini adalah tak lain tak bukan berkenaan dengan memberikan inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana untuk menceburi kemahiran baru dan juga berinovasi, mencipta kerjaya baru di saat kita berhadapan dengan krisis ekonomi. Selamat pagi kepada semuanya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat tahun baru 2021. Baik, kita teruskan kepada Syarizal terlebih dahulu. Syarizal, kita ingin menyoroti semula tahun 2020 selain kita mendepani isu kesihatan, isu ekonomi juga turut suram. Apa yang Syarizal pelajari dan mungkin ada pembaruan kepada perniagaan Syarizal sini? Silakan Syarizal. Okey, nampaknya kita menghadapi masalah audio sedikit dengan Syarizal, tapi kita mulakan dengan Asna dulu terlebih dahulu. Mungkin apa pengajaran yang boleh Asna dapati pada tahun 2020 melibatkan perniagaan Asna dan bagaimana Asna berinovasi melalui cabaran pandemik COVID-19 ini? Untuk 2020 ni, kita lebih kepada macam memberi peluang pada diri kita, entrepreneur ni, untuk lebih terbuka menerima teknologi, untuk lebih terbuka kepada macam social media. Sebelum ni kita dari segi pertanian, inovasi ni orang semua nak tutup kan. Dia rasa macam nanti orang akan curi idea ni dan buat diorang punya juga. Tapi untuk 2020 ni, bila kita lebih terbuka, sambutan yang kita terima adalah lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. And then kita punya pasaran lebih meluas, penerimaan orang lebih tinggi, orang lebih faham tentang produk kita. And then kita beri peluang juga kepada orang anak-anak muda yang diberhentikan kerja ataupun yang tak yang kerja separuh masa nak cari duit lebih sebab gaji kena potong. Kita bagi dia orang belajar macam mana nak buat produk-produk berasaskan sistem pertanian. Asna, sebelum kita nak bercakap lebih lanjut mengenai perusahaan yang Asna usahakan pada ketika ini, mungkin Asna dapat ceritakan sedikit background bila perusahaan ini dimajukan ataupun ditubuhkan, dan bagaimana kita ingin melihat kepada perbandingan daripada 2019 dengan 2020 ini menggunakan penggunaan digital itu sendiri untuk tujuan promosi dan juga untuk tujuan pemasaran. Mungkin Asna dapat terangkan sedikit. Okey, saya bermula pada umur 17 tahun selepas saya tamat SPM. So ini adalah second skill saya. Kepentingan untuk kita ada second skill dalam hidup ni adalah sangat-sangat penting sekarang ni. Instead of apa yang kita belajar, mungkin kita kena ada macam satu lagi skill yang luar daripada pembelajaran kita. So that bila masa-masa emergency macam ni ataupun masa-masa yang kita rasa kita dah enough sangat dengan pekerjaan kita sekarang, kita boleh gunakan second skill kita. So untuk 2019 dengan 2020 ni, 2019 ni saya banyak pergi event untuk jumpa orang, untuk mempromosikan produk kita. Tapi untuk 2020 ni kita boleh menjimatkan cost travel kita tu
dengan lebih kepada Skype, lebih kepada Zoom meeting. And then bila kita propose kita punya produk dekat orang pun, we just need to post out. Dalam postage tak mahal kan dalam within Malaysia. So that sangat-sangat membantu untuk menjimatkan certain cost lah. Dan Syarizal, apa pengajaran 2020 dan apa pelan 2021 untuk perniagaan Syarizal seperti yang Asna katakan tadi, second skill, kepentingan second skill? Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Astra Awani kerana menjemput. Pada saya, 2020 banyak memberi pengajaran penting kepada perniagaan yang kami lakukan. Kami mula menyedari betapa pentingnya bidang pertanian itu diintegrasikan dengan teknologi. Bidang pertanian juga harus associate dengan kemudahan-kemudahan digital yang ada seperti yang Hasna katakan tadi. Jadi untuk sepanjang 2020 kami banyak cuba berinteraksi secara digital untuk dengan customer kami. Kami juga banyak buat promosi online ataupun integrasi teknologi-teknologi terkini untuk upkan production. Dan secara jujur bidang pertanian adalah satu bidang yang kalis pandemik. Itu yang saya pandangan saya kerana ia adalah satu keperluan. So 2020 memberi kami banyak pengajaran baru lah tentang betapa pentingnya untuk bidang-bidang seperti ini untuk adapt dengan teknologi. Dan Syarizal katakan bidang pertanian ini, kita tahu juga bidang pertanian ini adalah kalis kepada pandemik COVID-19 ini. Kita tahu pertanian ini menghasilkan makanan kepada kita, makanan masih lagi kita perlukan. Jadi mungkin saya kira tidak begitu terjejas dalam industri pertanian ini. Namun kita melihat kepada mungkin ada kesulitan dari segi logistik untuk menghantar makanan ini dan juga untuk menghantar hasil tani ini. Bagaimana agaknya ia dapat dipulihkan ataupun ia dapat diselesaikan isu dari segi logistik dan sebagainya? Mungkin ada penambahbaikan yang telah pun dilakukan oleh Syarizal sendiri. Ya, saya tidak nafikan. Memang semenjak PKP dilaksanakan, proses-proses logistik yang kami buat menghadapi sedikit kesulitan, tapi banyak yang kami pelajari untuk buatkan sistem logistik itu lebih efisien. Kami cuba untuk berhubung dengan para pelanggan menggunakan banyak medium-medium online untuk kami boleh berikan macam masa yang tepat untuk sampai ke satu destinasi begitu. So ia ada banyak memudahkan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dari segi logistik. Sebab bila PKP dilaksanakan, banyak peraturan-peraturan yang telah diperketatkan. Jadi memang dari situ memang ada sedikit cabaran, tapi kita berjaya juga berhubung dengan para pelanggan kita menggunakan teknologi-teknologi yang sedia ada, sosial media dan sebagainya, supaya kita boleh bagi masa yang efisien untuk sampai ke satu tempat dan perhubungan itu lebih orang bilang lancar. Dan Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, Pensyarah Kanan Pembangunan Belia UPM, bagaimana kita melihat kepada prestasi ataupun cabaran-cabaran yang bakal Belia hadapi? Tahun pandemik COVID-19 2020 ini, angka pengangguran pada paras 700 hingga 800 ribu, 47% pada bulan Oktober. Kemudian kita juga setiap tahun ratusan ribu graduan-graduan yang akan masuk ke alam pekerjaan. Mungkin cabaran-cabaran lain yang mungkin doktor boleh gariskan kepada kami untuk kita sama-sama bincangkan, dan apa sebenarnya penyelesaian kepada mereka ini? Okey, terima kasih kepada saudara Fizi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada rakyat Malaysia. Selamat tahun baru, terutama kepada rakyat Malaysia dan juga Belia di luar sana. Untuk mendepani tahun 2021 agak sesuai dengan tajuk, iaitu penyembuhan dan juga survival. Kerana kalau kita lihat dalam konteks yang lepas, ramai graduan-graduan kita terpaksa menganggur dan terpaksa mencari peluang pekerjaan.
kalau kita lihat dalam konteks statistik yang seperti dikongsikan tadi pada bulan Oktober 2020, kadar pengangguran di sekitar 4.7% walaupun sedikit merosot 4.6% pada bulan sebelumnya. Walau bagaimanapun jumlah kepada graduan ataupun rakyat Malaysia yang menganggur ini sebenarnya masih tinggi. Kalau kita lihat sebelum pandemik COVID-19, lebih kurang 40%, hampir 40% tenaga buruh di Malaysia ni dimonopoli oleh golongan belia yang berusia di antara 15 hingga 30. Dan jika dilihat secara jumlahnya hampir 500,000 graduan ataupun kumpulan belia ni sebenarnya yang menganggur. Jadi untuk menepani tahun 2021 ni sudah sampai masanya lah untuk kita mengorak langkah untuk kita lihat ke hadapan. Kerana kalau kita lihat sebelum ni bila sebut tentang daya tahan sebenarnya merupakan satu komponen penting yang perlu ada kepada golongan belia. Kalau kita nak survive, kalau kita nak berterusan, mampu untuk bertahan, kita kena ada daya saing. Kita kena ada daya tahan dalam kalangan belia. Sebab daya tahan ni sebenarnya berlaku dalam beberapa faktor. Antaranya kemungkinan sebelum berlakunya COVID, mereka di dalam sektor pekerjaan. Dan mereka masih lagi bertahan di dalam sektor sekarang. Jadi bermakna mereka sedang survive di dalam organisasi dan mereka akan buat yang terbaik untuk memastikan mereka relevan di dalam organisasi. Kumpulan yang kedua adalah kumpulan belia yang memang sebenarnya mereka terkesan dengan COVID-19, jadi mereka terpaksa diberhentikan ataupun mereka hilang pekerjaan, mereka juga survive, sedang mencari pekerjaan. Dan saya yakin tahun 2021 ni, tahun penyembuhan kepada ramai golongan belia di luar sana untuk mencari peluang-peluang pekerjaan lain. Dan ada 3 kelompok. Kelompok ketiga juga adalah terdiri daripada golongan belia yang baru bergraduat ataupun baru menamatkan pengajian. Jadi mereka sedang mencari pekerjaan dan mereka ni bersama-sama bersaing dengan golongan belia yang kehilangan pekerjaan. Jadi, bila kita lihat dalam situasi ini, untuk terus survive, golongan belia perlu ada alternatif dan perlu lebih kreatif dan pada masa yang sama, selain daripada option ataupun pilihan untuk bekerja, makan gaji, why not untuk membuka peluang perniagaan ataupun mencipta perniagaan sendiri. Dan saya pun ingin ucapkan tahniah kepada saudara Syahrizal dan saudari Husna. Anda juga telah membuktikan bahawa belia Malaysia sebenarnya hebat. Belia Malaysia sebenarnya mampu untuk berdikari. Walaupun dalam konteks sekarang orang banyak mengatakan bahawa golongan belia asyik menunggu bantuan-bantuan kerajaan dan sebagainya, anda telah membuktikan bahawa sebenarnya golongan belia mampu untuk bersaing. Kalau kita lihat dalam konteks tahun 2021, seperti mana belanjawan yang diumumkan oleh kerajaan pada tahun 2021, banyak bantuan-bantuan, insentif-insentif yang diberikan kepada golongan belia. Antaranya program MyStep, iaitu Short Term Employment Program. Ada banyak program dibagi-bagi program perantisan, insentif intensif pada majikan untuk memberi latihan, peluang-peluang untuk place and train kepada golongan belia. Termasuk juga insentif-insentif golongan belia untuk memperkasakan bidang-bidang ICT dan juga berkaitan dengan gig ekonomi. Walau bagaimanapun, peluang tersebut sebenarnya perlu disebarluaskan supaya lebih banyak golongan belia mudah. Kerana bila kita sebut tentang penyembuhan sebenarnya, dia memerlukan satu proses yang inklusif. Iaitu golongan belia sebenarnya perlu didedahkan dengan peluang-peluang begini. Dan secara tidak langsung, golongan belia juga bijak untuk merebut peluang dan cuba untuk menggunakan tersebut sebagai platform untuk mereka bangun dan maju ke depan. Doktor, apa yang dikongsikan oleh Syahrizal dan juga Asna tadi, dua aspek yang saya lihat yang perlu kita angkat adalah mereka berani berinovasi dan kedua mereka berani untuk bertukar kepada bidang digital dan sebagainya. Apa yang perlu kita pelajari daripada perkongsian mereka berdua ni? Mengapa inovasi dan juga digital boleh dilihat sebagai kalis kepada pandemik juga? Terima kasih Saudara Fizi. Sebenarnya bila kita lihat bahawa dari segi sektor pertanian dan makanan sebenarnya adalah satu sektor yang penting. Jika kita lihat, dia merupakan keperluan asas untuk hidup. Jadi bermakna konteks pertanian dan juga perniagaan dan juga dari segi konteks makanan itu sendiri menjadi satu indikator penting supaya benda itu perlu diteruskan dan akan menjadi keperluan kepada rakyat. Jadi, kalau kita lihat dalam konteks pembangunan usahawanan dan juga pembangunan graduan universiti itu sendiri, saya ingin kongsikan seperti mana yang dinyatakan oleh pengurusan Universiti Putra Malaysia untuk tahun kehadapan, iaitu pada perancangan pelan strategik adalah untuk menghasilkan belia yang mahir di dalam usahawan tani. Bermakna selain daripada mereka memiliki kepakaran dan juga kemahiran di dalam bidang, mereka juga turut didedahkan dengan bagaimana kemahiran untuk dalam konteks pertanian, terutama sekali bagaimana mereka memasarkan hasil-hasil dan produk-produk pertanian. Ini juga menjadi satu indikator penting kepada golongan belia supaya mereka adoption seperti mana nyatakan oleh saudari Husna tadi, mampu bertahan walaupun di dalam konteks yang sangat sukar. Dan saya nampak dari segi konteks perniagaan atas talian ini sebenarnya merupakan satu medium yang besar. Yang peluangnya lebih jelas
untuk kita mendapatkan lebih banyak akses dan juga peluang-peluang untuk mencipta pendapatan. Dari sini, perniagaan kita tidak terbatas secara fizikal, tetapi kita boleh merentas ke semua sektor termasuk juga sektor pertanian dan makanan. Jadi saya nampak bahawa sektor ICT dan juga pertanian itu sendiri serta bidang keusahawanan menjadi indikator utama untuk memastikan bahawa golongan belia terus survive, terus menjadikan tahun 2021 sebagai tahun penyembuhan. Okey, baik, banyak lagi kita nak bincangkan bersama dengan 3 orang tetamu istimewa kita, penyembuhan tahun 2021 dan juga ketahanan belia itu untuk tahun depan. Tapi kita perlu berhenti rehat dulu seketika, kembali selepas ini. Tahun penyembuhan dan juga survival anak muda menjadi tajuk utama pada pagi ini di Awani Pagi, dan kita membawakan kepada 2 orang anak muda yang berinovasi, kreatif, usahawan kedua-duanya, dan juga kita bawakan kepada anda pakar berkenaan dengan isu-isu belia juga. Dan saya nak terus kepada soalan saya kepada kedua-dua anak muda ini, iaitu Asna dan juga Syarizal. Saya nak bertanyakan kepada Asna dahulu. Tadi kita ada bincangkan Asna ada ambil kursus keusahawanan di universiti. Kalau saya boleh petik sedikit apa yang dikatakan oleh Presiden Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya UM Muhammad Haziq Azfar Ishak, menyatakan bahawa kursus keusahawanan diterapkan kepada mahasiswa di universiti ketika ini masih di takuk yang lama, lantas memerlukan penambahbaikan dengan segera. Pendapat usahawan sendiri, anak muda yang telah mengikuti pengajian dan kedua-duanya mengambil kursus keusahawanan di universiti dan juga kolej masing-masing. Asna terlebih dahulu, adakah sudah lapuk, adakah keperluan untuk penambahbaikan kepada kursus keusahawanan yang ada di universiti? Kalau ada penambahbaikan itu, apa benda? Apa perbezaan yang Asna dapati yang belajar pada kursus keusahawanan itu? Tapi apabila buat bisnes, sebenarnya ada banyak lagi perkara yang perlu diterapkan dalam kursus keusahawanan itu. Basically saya setuju dengan pendapat Encik Haziq. And then kenapa dia adalah di takuk yang lama? Sebab dia punya syllabus tu adalah untuk kita belajar, bukannya untuk kita mengusahakan sesuatu perniagaan. Dari segi macam mungkin kos-kos lain macam finance, macam accounting, wajib kita ambil untuk kira produk, untuk kira kos bahan, kira kos pekerja dan lain-lain. Tapi untuk entrepreneurship di universiti ni, dia lebih kepada perniagaan tu bagus ke tidak. Dia tak ajar secara details. So jadi the student ni dekat universiti lebih kepada macam belajar untuk lulus, bukannya belajar untuk mengusahakan perniagaan. Unless kalau dia masuk persatuan keusahawanan di kampus masing-masing, so jadi dia kena buat event, dia kena cari sponsor, dia kena belajar macam mana nak bayar orang-orang yang kerja dengan dia, volunteer pun. Student-student lain kita guna tu pun kan kita ada dapat sponsor kan. So jadi kita kena bayar hasil kerja dia orang, hasil tenaga dia orang. So jadi precisely kita boleh belajar mengusahakan sesuatu perniagaan tu ataupun sesuatu event tu dengan kos-kos yang berkaitan. Selain daripada belajar secara basic hanya untuk macam satu syllabus, satu semester, semata-mata untuk memenuhi kredit awal. Dan Syarizal juga menyatakan bahawa ada kursus keusahawanan di universiti anda. Jadi adakah terdapat penambahbaikan? Adakah ini takut yang lama? Kalau ada penambahbaikan, apa penambahbaikan yang boleh Syarizal nyatakan kepada kita untuk sama-sama kita bincangkan? Fizi, itu soalan yang bagus. Sebenarnya kursus keusahawanan yang diberikan waktu saya belajar dulu di Universiti Malaysia Perlis, ia secara asasnya kursus keusahawanan yang basic. So kita ambil engineering, kalau kita nak belajar finance lagi, memang ia sesuatu yang tough. Tapi bagi saya, mana-mana mahasiswa sekalipun kena tahu, regardless nak buat perniagaan atau tidak, kena tahu macam mana menguruskan wang dengan betul. Jadikan wang itu sebagai kita punya slave instead of become kita punya master. So dan lagi satu yang penting adalah perlunya ada hubungan yang baik di antara universiti, institusi pendidikan dan juga industri, supaya pihak universiti tahu apa yang perlu disediakan kepada mahasiswa bila mana mereka
keluar ke alam pekerjaan ataupun ingin memulakan perniagaan selepas habis belajar. So bagi saya macam apa yang Universiti Malaysia Perlis buat, mereka menghubungi saya untuk menjadi speaker bagi mereka pandangan tentang macam mana untuk memulakan sebuah perniagaan dari kecil dan membesarkan perniagaan itu adalah satu usaha yang baik bagi saya daripada pensyarah-pensyarah Universiti Malaysia Perlis. So bagi saya perlunya ada sinergi di antara industri itu dan juga pihak universiti supaya apa yang dipelajari di peringkat institusi pengajian tinggi itu boleh diaplikasikan di kehidupan yang sebenar. So saya rasa itu akan membantu seorang mahasiswa itu bila dia keluar ke dunia alam pekerjaan atau dunia sebenar, dia lebih bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran kehidupan lah. Dr. Mursyid, tadi kita dah dengar penjelasan daripada Syahrizal dan juga Asna melihat kepada kursus keusahawanan di peringkat college dan juga di peringkat universiti itu. Penting untuk bagi belia-belia yang mungkin mereka sebelum ini tidak mempunyai, mungkin belum ada lagi pengetahuan mengenai keusahawanan ini, jadi mereka dapat mengetahui keusahawanan ini melalui dengan kursus-kursus ini. Namun kita ingin melihat bagaimana mereka sebenarnya boleh memanfaatkan kursus-kursus ini, begitu juga di pihak universiti mungkin boleh mungkin ada rombakan sedikit mengenai silabus dan sebagainya, lebihkan kepada praktikal dan sebagainya, meliputi kepada apa yang Asna katakan tadi, ada dari segi sudut financingnya, sudut promosi pemasarannya, mungkin juga boleh diubah silabus itu. Dan juga itu bagi belia-belia yang berada di peringkat kolej dan universiti. Bagi belia yang tidak dapat meneruskan di peringkat kolej dan universiti, bagaimana yang mereka perlu lakukan untuk berjinak dalam dunia keusahawanan ini dan mendepani revolusi industri 4.0, Doktor? Okey, terima kasih kepada Fizi. Kalau kita lihat dalam konteks bagaimana untuk menjenamakan semula program-program latihan keusahawanan di universiti, ya, saya sangat bersetuju dengan pandangan saudari Husna dan juga saudara Syahrizal. Perlu untuk kita lihat supaya proses pembangunan latihan keusahawanan di universiti juga perlu relevan dan perlu bertepatan dan sepadan dengan keperluan semasa. Jadi perlunya latihan-latihan tersebut disusun bukan sahaja mendedahkan kenapa perlu menjadi usahawan, tetapi perlu memberi latihan dari segi pendanaan modal, perlu merasaikan perniagaan, bagaimana nak mempromosikan perniagaan, dan juga strategi-strategi yang di belakang pengurusan-pengurusan dan urus takbir perniagaan yang baik. Jadi ini semua adalah satu komponen bagaimana dikatakan sebagai proses cross-skilling berkenaan, iaitu bagaimana untuk menghilangkan kemahiran yang dimiliki oleh belia, terutamanya belia yang berada di pengajian tinggi, untuk mendapatkan pendedahan tersebut, dan mereka sebenarnya mempunyai potensi yang luas sebaik saja bergraduat di universiti. Saya tertarik dengan konteks, sebab kalau kita lihat dalam fokus pembangunan belia di Malaysia, belia sebenarnya ada 8 jenis kumpulan sasaran, dan salah satu dia adalah belia pengajian tinggi. Tetapi terdapat 7 lagi kumpulan sasaran belia yang di luar sana yang perlu disantuni. Jadi perlunya untuk kita lihat bagaimana belia-belia yang selain daripada berada di dalam universiti pengajian tinggi, yang berada di kampung, berada di luar bandar, berada di kawasan-kawasan lain, ataupun yang menamatkan pengajian di peringkat sekolah saja, bagaimana proses-proses tersebut perlu dibangunkan. Ini perlu dilihat secara konteks, secara sinergi. Bermakna agensi swasta, pihak-pihak yang berkaitan, termasuk juga yang menjana tentang pendapatan dan juga peluang-peluang keusahawanan, perlu duduk dan perlu bersama-sama untuk membangunkan kemahiran belia itu sendiri dari konteks keusahawanan. Dan antara cadangan-cadangan yang mungkin kita boleh ketengahkan untuk tahun 2021 ini adalah dengan memperbanyakkan lagi pusat-pusat pembangunan belia. Sebagai contoh, pembangunan belia ni dia tidak terhenti kepada sukan dan aktiviti rekreasi semata-mata, tetapi pusat-pusat pembangunan belia ni sebenarnya kita boleh gunakan sebagai platform untuk melahirkan lebih ramai lagi usahawan-usahawan, boleh melahirkan lagi lebih ramai belia-belia yang mampu untuk menyaingi pasaran kerja semasa. Dan kita tidak lupa juga dengan sektor 3D dan juga sektor TVET itu sendiri. 3D iaitu pekerjaan dirty, difficult and dangerous. Ketiga-tiga komponen ini sebenarnya intipati yang mana ramai golongan dia merasakan ia tidak popular. Tetapi sebenarnya ia adalah satu permintaan, ia adalah satu demand yang tinggi sebenarnya untuk diceburi. Jadi mungkin kita dengan adanya pusat pembangunan belia di setiap peringkat, baik di peringkat daerah dan juga kawasan, sebenarnya dapat memberikan peluang kepada belia untuk didedahkan dengan program-program begini.
baik dari segi pemberi latihan kepada luar sana boleh pergi ke lapangan dan membantu golongan-golongan belia di luar sana untuk bersama-sama merebut peluang-peluang yang ada, terutama sekali dalam kemahiran-kemahiran ICT. Dan pada pandangan saya, seperti mana yang lihat di sini, hubungan networking ataupun jaringan di antara universiti, industri dan masyarakat perlu diperkukuhkan. Hubungan antara jaringan antara organisasi, terutama sekali pemberi-pemberi dana, penyedia-penyedia latihan, perlu lebih banyak lagi inisiatif dan galakan. Mungkin kerajaan sudah sediakan peluang-peluang tersebut, tetapi peluang tersebut perlu juga direbut oleh majikan-majikan, perlu direbut oleh organisasi untuk memastikan bahawa golongan belia ini disatuni untuk diberi latihan kepada mereka. Dan kalau kita lihat, bila sebut tentang daya tahan, terdapat dua komponen